Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sambung lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Anak Kunci Syurga. Ada lagi kitab? Ada. Ada. Lama dah nak. Baik. Jadi kita sambung kitab kita ni, kitab Jawi muka surat 10. Kalau ikut yang saya tanda last kita berhentilah. Muka surat 10, 3 baris daripada bawah. 3 baris daripada bawah. Kita baca dulu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, artinya akan Engkau jua kami ibadatkan dan akan Engkau jua kami minta tolong. Bermula perkataannya iyyaka na'budu menolak akan Jabariyah yang menafikan akan usaha. Kerana jika tiada usaha bagi kita, nescaya tiada sah dikatakan iyyaka na'budu. Artinya akan Dikau jua kami ibadatkan. Dan perkataan iyyaka nasta'in menolak akan Qadariyah yang mensabitkan kudrat bagi hamba. Kerana jika kita ada kudrat, nescaya tiada berhajat kita kepada minta tolong. Wallahu a'lam. Okey, baik. Ini cerita tentang fahaman yang sesat. Jadi kita belajar ni tujuan dia supaya kita tak jadi macam dia. Mana jadi macam sesat ni lah. Jangan ikut sesat ni. Apa sesat? Ini akidah zaman dulu. Zaman lah lagi macam-macam. Sekularnya, liberalismanya, kan? Pluralismanya, macam-macam lah. Tapi ada kaitan dengan zaman dulu.
Zaman dulu dia ada satu kelompok namanya kelompok Jabariyah, ada kelompok Qadariyah, ada kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita ni akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang kita tak nak ikut Jabariyah dan Qadariyah. Siapa dia Jabariyah Qadariyah ni? Kita kena kenal. Tujuan kenal supaya kita jangan ikut, bukan tujuan kenal pergi ikut. Tujuan kenal supaya kita tahu macam ni Jabariyah, macam ni Qadariyah, maka kita tinggal. Kalau ada orang sebut macam tu juga, jadi kita boleh tolak, boleh tinggal. Dia benda yang salah ni kena belajar juga, tapi tak payah dalam-dalam. Tujuan belajar benda salah supaya kenal ianya salah dan jangan kita ikut. Sebab pernah berlaku di satu pondok, seorang tok guru. Tok guru tu duduk pondok aja, tak keluar-keluar. Jadi ada satu orang anak murid ni daripada Kuala Lumpur, agaknya daripada bandar lah. Jadi dia duduk pondok, dia pun tanya tok guru, "Tok guru, boleh tak boleh minum air jenis stout?" Jenis stout ni arak, tapi tok guru tu tak tahu. Yang dia kenal arak itulah apa nama, yang apa, tuak. Dia duduk kampung gitu je, mana dia tahu jenama jenis stout, Heineken kan? Tok guru. Jadi tok guru tanya balik anak murid, "Jenis stout tu lagu mana?" Dia tanya. Lagu mana? Jadi anak murid kata, "Lagu kopi tok guru, warna hitam pekat." Kata tok guru, kalau lagu kopi halal lah, dia kata. Halal, anak murid minum mabuk semayang. Nampak? Baca Fatihah Siratul Labi, habis salah habis. Dah mabuk. Jadi tok guru tak kenal. Jadi kena kenal. Jangan kita jadi jumut. Jangan kita kena ikut peredaran zaman, tapi jangan kita ikut zaman. Kena ketahui apa benda yang berlaku, tapi jangan kita larut dengan dia. Jangan larut dengan keseronokan dunia ni, tapi kenal apa tu dunia. Tujuan kenal supaya jangan terikut. Tu sama juga ni. Kita belajar tentang Jabariyah dan Qadariyah ni bukan sebab nak jadi Jabariyah Qadariyah, tapi bila kenal, macam ni lah pendirian Jabariyah, sesat. Inilah pendirian Qadariyah, sesat. Maka yang tak sesat satu je, Ahli Sunnah wal Jamaah. Dasarkan hadis Nabi kata, umat aku di akhir zaman nanti akan berpecah kepada 73 golongan. 72 semua dalam neraka, melainkan satu sahaja. Jadi amat penting perkara ni kita kena titik beratkan, kerana ini soal neraka atau syurga, tempat kita nak masuk nanti. Jangan tersalah pilih di dunia ni. Jadi kata Syekh, dia ambil dalil firman Allah. Dalil yang biasa kita baca dalam Fatihah ni, ayat kelima. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Itu yang selalu kita baca. Apa makna dia? Iyyaka tu maknanya hanya senya engkau, makna tak lain, hanya engkau saja. Na'budu, kami sembah. Iyyaka na'budu, hanya engkau saja yang kami sembah. Wa iyyaka, dan hanya engkau pula, nasta'in, kami minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau sahaja ya Allah yang kami sembah, dan hanya kepada engkau sahaja kami minta tolong. Tu artinya akan engkau jua tu maksud sahaja. Artinya akan engkau jua, yakni sahaja kami ibadatkan, dan akan engkau jua sahaja kami minta tolong. Tu bermula perkataannya iyyaka na'budu, menolak akan Jabariyah. Kerana apa? Syekh ni kata dalil iyyaka na'budu itu menolak pahaman Jabariyah. Kerana apa? Pahaman Jabariyah yang menafikan akan usaha. Puak-puak Jabariyah ni, dia kata kita ni tak ada usaha. Kita tak boleh usaha, tak boleh ikhtiar. Semata-mata Allah. Apa yang berlaku ni semua Allah buat. Kita tak boleh ubah. Mana bila jumpa pelacur, awak mau jadi pelacur, dah Allah jadi aku pelacur. Dia jawab ini golongan Jabariyah. Asal pacak motor, dah Allah buat aku pacak motor. Allah tak buat motor aku tayar ke bawah, buat tayar ke atas. Allah yang buat, bukan aku buat, Allah buat. Dia salahkan Tuhan.
Tu. Kita pun tumbuk atas muka dia. Dum. Awak hang tumbuk aku. Dah Allah buat aku tumbuk hang. Jawab gitu. Nak geng-geng bengong ni kena jawab gitu. Tapi inilah namanya puak-puak Jabariyah. Ceritanya. Geng Jabariyah ni hati dia kata semua ni Allah. Kita tak boleh buat apa. Tapi yang pelik tu kan, kita tengok tidur, awak tak semayang, dah Allah buat aku tak semayang, kata. Pandai. Tapi bila dia lapar, pandai dia pergi cari kuali. Kita tak awak cari kuali, tak lapar, kata. Dia kena ambil kuali tu hempuk atas kepala dia. Bahagian makan pandai cari. Bahagian ibadat pun kata Allah tak buat lah apalah. Ini puak-puak namanya Jabariyah. Ini sesat. Ini sesat. Jangan ikut. Sesat. Jadi kata Syekh, untuk menolak pahaman Jabariyah ni dalilnya iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah. Maka dengan perkataan hanya engkau kami sembah ni menafikan pahaman Jabariyah yang kata semuanya adalah ketentuan Tuhan. Maknanya hanya engkau kami sembah, maknanya itu diri kita sendiri yang berusaha untuk menyembah Allah. Jadi manakan pula mana kata tak ada usaha dan ikhtiar langsung. Memang semuanya ketentuan Allah, tetapi di sana tetap ada usaha dan ikhtiar makhluk. Kita ni ada usaha dan ikhtiar. Dalil iyyaka na'budu, hanya engkau kami sembah, maknanya menjadi pilihan kepada makhluk itu nak sembah siapa. Tapi kita jawab hanya engkau kami sembah, maknanya ikhtiar dan usaha daripada makhluk untuk menyembah Allah. Maka dalil ni menolak pahaman Jabariyah yang mengatakan semuanya kita ni tak ada usaha dan ikhtiar. Semuanya serah pada Allah bulat-bulat, tak boleh nak buat apa. Macam tu jangan bangun tidur baring. Kenapa tak bangun? Allah tak bagi bangun. Diam. Jangan makan sampai mati ke situ. Ni puak-puak Jabariyah. Tu. Ni sesat. Kemudian dia kata lagi, kerana jika tiada usaha bagi kita, nescaya tiada sah dikatakan iyyaka na'budu. Kalau kita tak ada usaha, tak betul lah perkataan iyyaka na'budu tu. Sebab hanya engkau kami sembah tu, itu usaha kita untuk nak menyembah Allah. Kita nak datang semayang ni, ingat usaha kita, ikhtiar, start motor, pergi ke surau. Sebab tu dalam lafaz azan, semua lafaz balik kepada lafaz yang sama jawabnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimah syahadah pun jawab syahadah juga. Asyhadu an la ilaha illallah, yang kita dengar ni pergi jawab juga asyhadu an la ilaha illallah. Tapi bila sampai kepada kalimah hayya 'alas solah, Tok Bilal jawab hayya 'alas solah, kita dengan jawab hayya 'alas solah juga. Kita jawab la haula wala quwata illa billah. Sebab apa? Kerana hayya 'alas solah, marilah semayang. Kita berusaha dan ikhtiar untuk pergi semayang. Start motor, masuk gear 1, nak pergi surau. Tapi walaupun kita usaha, di sana ada la haula wala quwata. Ya Allah, sebenarnya aku tak ada daya dan tak ada kekuatan, melainkan Allah, engkaulah ya Allah yang berikan daya dan kekuatan padaku untuk sampai ke masjid untuk semayang. Sebab belum tentu memang bunyi azan dia start motor. Mula tu memang nak pergi masjid, nak pergi surau. Kawan pula tegur, "Mek, minum lu." Minum pula. Main dam haji pula situ. Mana tak pergi surau. Kopiah bukan main, dah kemas atas kepala. Tu kata la haula wala quwata illa billah. Melainkan pertolongan daripada Allah lah kita boleh buat ibadat. Tu. Baik. Kemudian lagi dia kata, dan perkataan iyyaka nasta'in, hanya engkaulah kami minta tolong, menolak akan qadariyah. Qadariyah pula. Iyyaka nasta'in tu dalil untuk tolak qadariyah. Kenapa pula kena tolak qadariyah? Kerana qadariyah ini mensabitkan kudrat bagi hamba. Qadariyah pula kata, kita semua makhluk ni semua ada kuasa untuk mengubah sesuatu perkara. Kita boleh buat, Allah tak boleh. Allah cuma tengok aja. Semua ni usaha kita. Dia kata kita yang buat ni. Kita nak sawit maju kita buat, bukan Allah. Allah tengok aja.
Allah cuma mengurus sahaja. Kan? Ini pandangan ataupun fahaman Qadariyah sesat. Tak boleh pakai. Kalau betul lah kita ada kuasa, siapa tak nak dia punya sawit dia jadi, betul tak? Tapi boleh lah kita confirm sawit kita jadi? Belum tentu. Pakai baju sama, baju tu juga kawan tu pakai, tak jadi. Kan? Tak jadi. Kan? Allah punya kuasa. Contoh kita nak anak kita comel lah. Kita nak anak kita mata hijau sebelah, biru sebelah. Muafakat nasional. Mata ada rambut blond. Macam anak Mak Saleh lah. Duk belum meranti je, tapi nak anak macam Mak Saleh. Nampak? Semua nak macam tu, putih melepak muka. Siapa tak nak? Saya pun nak kan, anak lawa. Tapi kita boleh jamin ke bila anak tu keluar muka macam yang kita nak? Tengok besar sebelah telinga. Kita kata awak jadi macam ni, tak awak lah, tu kuasa Allah, bukan kuasa kita. Nak bolehkan anak pun bukan kita. Ada orang kahwin 10 tahun 20 tahun tak ada anak. Ada orang tak kahwin dapat anak. Tak kahwin apa? Anak tu dapat anak. Allah punya kuasa. Tu cerita dia. Kan? Jadi jangan nampak ini semua. Cumanya yang tepatnya akidah ahli sunnah wal jamaah, kita pegang dua-dua. Kita ada usaha dan ikhtiar, tetapi usaha dan ikhtiar kita tidak boleh memberi bekas atau menentukan. Itu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Kita boleh usaha dan kita boleh ikhtiar, tapi ingat usaha ikhtiar kita tak boleh menentukan apa saja yang kita nak. Habis yang jadi itu kebetulan, bertepatan dengan apa yang Allah nak. Contoh, kalau ikut jadual kuliah kita ni belum lagi. Dia kat ujung-ujung bulan macam tu lah. Tapi sebab Abang Mat kata kalau ada ustaz ada kosong, mai lah datang. Lama tak dengar kuliah ni. Kan? Kitab pun berhabuk dah ni. Kan? Jadi kebetulan malam ni memang kosong. Ada sebab tak semua masjid surau berani buat kuliah lagi. Ada yang tak berani. Kan? Jadi kita bagi laluan lah. Dia tak nak buat, kita buat yang mana yang nak buat. Jadi kalau ikut jadual rutin bukan hari ni. Kemudian saya nak telefon tanya Abang Mat, boleh tak malam ni sebab malam ni kosong? Sekejap tanya pengusi. Kebetulan pengusi pun kata boleh. Kan? Maka jadilah malam ni. Tapi jadi malam ni bukan sebab saya nak, bukan sebab pengusi nak, Allah nak. Cuma nampak asbabnya macam saya nak dan pengusi nak. Ada? Pak Habib kuliah ni ada makan? Tak ada? Oh, PKP tak boleh makan lah? Tak boleh. Tu yang marah. Tu kita nak makan tapi tak boleh makan. Makan kat rumah masing-masing lah. Kan? Macam-macam. Tapi nak ceritanya tu, kita boleh usaha ikhtiar saja, tapi ingat usaha ikhtiar kita tak boleh menentukan apa yang kita nak. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau yang sesat tadi, Jabariyah kata kita langsung tak ada usaha, langsung tak ada ikhtiar, semuanya Allah. Itu tak betul. Ataupun Qadariyah kata semuanya usaha kita, semuanya ikhtiar kita, Allah pun tak boleh buat apa. Lagi tak betul. Jadi yang betulnya ahli sunnah wal jamaah, kita ada usaha dan ada ikhtiar. Tapi ingat usaha ikhtiar kita tu wayang sajalah. Maknanya tak boleh menentukan, melainkan kebetulan dengan apa yang Allah tentukan. Jadi apa yang kita nak tu jadi, jangan ingat sebab kita nak tu, tapi sebab Allah yang nak, kebetulan sama dengan kita nak, maka jadilah dia. Tapi kalau kita nak tapi Allah tak nak, maka tetap takkan jadi walau kita usaha sehebat mana pun. Jadi bila pegangan begitu ahli sunnah wal jamaah, barulah ada syariat dan hakikatnya. Bila kita tahu kita ada usaha dan ikhtiar, barulah kita berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Mana ada orang nak jadi jahat? Ada? Masa zaman tadika, cikgu tadika tanya, siapa cita-cita nak jadi doktor? Budak pun angkat. Nak jadi polis angkat. Nak jadi semua habis. Seorang je budak tak angkat. Kamu kenapa tak angkat? Kamu nak jadi apa? Saya nak jadi perompak bertauliah.
Nampak? Tak ada seorang yang akan jawab daripada kecil memang nak jadi jahat gangster, tak ada. Tak ada siapa yang minta nak jadi jahat. Semuanya nak jadi baik. Nak jadi baik tu dipanggil usaha ikhtiar. Tapi kak besar memang jahat, itu panggil ketentuan Allah. Tapi mesti mendahului dengan usaha ikhtiar dulu. Itu pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau pegang Jabariyah, dia kata tak ada usaha ikhtiar, maka kita serah. Kalau jahat-jahatlah kita tak nak berubah. Kenapa hang tak berubah ni? Dah Allah nak tentu aku jahat, memang aku jahat. Tak boleh macam tu. Tak betul, tu sesat. Kan? Ataupun Qadariyah kata, kita memang boleh buat apa saja. Kalau kita nak jadi baik, memang kita jadi baik. Belum tentu. Kan? Belum tentu. Macam kita malam ni mengaji, belum tentu faham. Kalau Allah nak kita faham, baru faham. Kalau Allah tak nak kita faham, tak faham. Walaupun hangguk 4 kali. Tapi tak faham juga. Kalau Allah buat tak nak faham. Nampak? Itu cerita dia. Kan? Jadi semuanya Allah, tetapi kita ada usaha dan ikhtiar. Jadi yang Allah akan soal nanti di hari akhirat bukan hasilnya, bukan keputusannya, tapi usahanya. Allah tak tanya kenapa kamu tak khusyuk dalam solat, tapi Allah tanya kenapa kamu main-main dalam solat. Sebab khusyuk kita tak boleh nak paksa diri, tapi main-main kita boleh kawal lah. Nah, yang dimain-main tu apa? Di semayang cuik-cuik orang. Jadi kita semayang betul-betul itulah sebenarnya khusyuk. Itu usaha kepada khusyuk. Kan? Khusyuk Allah nak bagi. Dia begitu. Allah tak tanya kenapa tak jadi alim, kenapa tak jadi ulama, kenapa tak jadi tok guru. Dah, tapi Allah tanya mengaji ke tak? Mengaji tu usaha. Alim tu tak boleh, dia bukan usaha. Alim tu anugerah Allah. Kan? Pandai tu anugerah Allah, faham tu anugerah Allah. Kita tak boleh nak usaha. Kan? Ada satu pondok 100 orang pelajar, tapi yang keluar jadi ustaz yang berceramah 5 orang ni. Lagi 95 ada jual burger, teh bau ti canai. Tak apalah. Nampak? Nak mana kata tak semua mesti jadi. Sebab ketentuan Allah. Tapi sekurang-kurang dia sudah usaha. Yang Allah nak tanya usaha kita. Mau pergi mengaji tak mengaji, mau buat tak buat, mau tahan Islam tak tahan Islam. Soal menang kalah tak payah bicara, itu hak Allah. Soal kita ni, kita tahan tak tahan bila Allah dihina, Rasul dihina, agama kita dicaci, dipijak-pijak, kita tahan tak tahan. Yang tu, usaha tu yang disoal oleh Allah SWT nanti di hari akhirat. Kerana jika kita ada kudrat, nescaya tiada berhajat kita kepada minta tolong. Jadi kalau ikut fahaman Qadariyah, dia kata kita semua ada kuasa, maka terbatallah perkataan iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta tolong. Dan kalau kita ada power, buat apa minta tolong Allah? Maknanya ayat tu menunjukkan kita ni tak ada power. Bila tak ada power, barulah kita berhajat kepada minta tolong Allah. Cumanya kita minta tolong ni pada Allah ni selalunya yang terakhir. Betul tak? Last sekali sakit melarat, pergi mana dulu? Jumpa doktor dulu. Betul tak? Jumpa doktor dulu. Doktor kata tak boleh buat apa dah ni. Doktor kata panggil lah sanak saudara, adik keluarga, siap sedia lah. Dia makin risau. Doktor kata kalau ikut kes yang sebelum-sebelum ni, lebih kurang 2 Jumaat je. Doktor pula gitu terus terang, kelang kabut kawan tu. Balik rumah tanya habis kawan-kawan, ada tak yang mana boleh ubat ni tradisional, bomoh-bomoh ke apa ke. Pergi ubat dukun pula. 14 negeri dalam Malaysia, 14 bomoh dia jumpa. Habis rata ceruk, habis dalam kampung ke luar kampung, habis dia pergi jumpa tok bomoh, jumpa dukun, habis 15,000 habis duit. Tapi tak sihat juga, macam tu juga. Last sekali tak ada idea dah, doktor perubatan moden pun tak jadi, bomoh-bomoh dukun pun tak jadi. Last kali gimana? Jumpa tok imam masjid. Assalamualaikum mam. Waalaikumsalam. Kenapa ni? Dah nak minta awak solat hajat sikit. Sebab doktor kata 2 Jumaat lagi. Jumaat lepas dah yang pertama, ni nak Jumaat yang kedua dah. Cepat sikit tok imam buat solat hajat. Barulah nak minta tok imam buat solat hajat. Solat hajat tu pada siapa minta? Allah. Last kali baru minta Allah. Dah.
Tak jahat perangai kita macam tu? Sebagai hamba Allah, layak ke kita bergelar hamba Allah kalau macam tu perangai kita? Allah lah sekali kita minta. Padahal Allah lah patut didahulukan. Allah tu yang patut kita minta dulu. Tak salah nak ikhtiar doktor perubatan hospital, tak salah nak ikhtiar dukun, tapi hajat kita Allah dulu. Maknanya esok pagi kalau ada appointment dengan doktor, nak pergi jumpa doktor pakar sebab sakit ni, pagi sebelum subuh tu bangkit dah sembahyang hajat. Minta, ya Allah, aku sakit ni ya Allah. Pagi ni ada appointment dengan doktor ya Allah. Engkaulah yang menyembuhkan ya Allah. Jadikanlah kesembuhan ini dari asbab doktor ni rawat aku ya Allah. Tolong sembuhkan aku ya Allah. Minta Allah dulu. Barulah Allah turunkan kesembuhan tu melalui tangan si doktor tadi. Barulah doktor tu rawat-rawat sihat. Barulah akidah kita tak lari. Kita akan ucap Alhamdulillah. Sebab kita nampak siapa yang sembuhkan? Allah. Kemudian kita ucap terima kasih doktor. Sudah. Tapi bila dia tak mendahulukan Allah, tiba-tiba sihat, doktor tu usik dia. Doktor tu usik telinga je, sihat terus. Dia pun sujud pegang kaki doktor. Terima kasih doktor. Nampak? Dah habis jadi rosak akidah. Kan? Terkeluar daripada Islam jadi kafir. Walaupun kopiah 4 lapis atas kepala, tapi kalau nampak doktor boleh menyembuhkan kafir tu. Lepas tu yang ni soal akidah kita kena hati-hati. Tak salah nak ikhtiar ubatlah cara kampung ke cara apa ke, tapi biar Allah dulu dalam hati kita. Minta pertolongan Allah. Jadi wallahu alam dia kata. Bukan wallahu alam tu dah habis nanti dulu. Wallahu alam dalam kitab ni. Dan bahawa iman itu pada mazhab imam kita Asy-Syafi'i dan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, mengaku dengan lidah dan membenarkan dengan hati dan mengerjakan dengan anggota. Baik. Jadi dia kata yang dimaknakan dengan makna iman pada mazhab kita, iaitu mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita, ataupun mazhab yang lain juga seperti mazhab Imam Malik ataupun mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, yakni mazhab Hambali. Jadi ketiga-tiga mazhab ni berpegang bahawa yang dikatakan dengan iman itu ialah mengaku dengan lidah. Itu yang pertama. Mesti tasdik bilisani, membenarkan dengan lidah. Maksud membenarkan lidah, cakap tu mesti membenarkan apa yang dikatakan Allah dan Rasulullah. Mesti yang pertama dulu mengiyakan perkataan Allah. Maksud mengiyakan perkataan Allah, contoh macam mana? Contohlah macam sebelum-sebelum ni kan. Mungkin kalau kita tak tahu, sekarang kita dah tahu, kita belajar. Contoh orang duk sebut-sebut hudud. Katalah kita tak tahu sangat, cek tengok, tanya ustaz-ustaz, hudud ni punya ayat Quran, tilka hududullah. Jadi benarkan di lisan. Walaupun kita nak buat ke tak nak buat, tu nombor 2. Tapi nombor 1, benarkan dulu di lisan. Ya, hudud ni hukum Allah. Cakap gitu. Kalau kita kata hudud ni buat apa? Buat apa nak buat ni? Hudud ni buat apa pergi potong tangan? Potong kuku tak apalah, dia kata. Jadi dia menolak. Itu dia bukan tolak ayat orang, dia tolak ayat Allah. Bila tolak ayat Allah, terbatal akidah dia. Dia gitu. Quran ni tak payah kata tolak satu ayat, tolak satu huruf, kafir terus. Satu huruf tolak, kafir terus. Kan? Orang lain baca alif lam mim, dia baca lam mim je. Lam mim zalikal kitabul la raiba fi. Orang pun tanya, alif di mana alif? Panjang cerita dia kata. Alif itu tercicir dia kata. Aku malas nak baca alif, aku nak baca lam mim saja. Sengaja buang, kafir. Kalau terlupa tu lain cerita, tersalah baca masa semayang. Itu lain cerita. Elok-elok maliki yaumiddin, lam yalid wa lam yulad. Nampak? Itu tersilap. Nampak? Tersilap, dimaaf. Jadi kita betulkan balik bacaan tu. Tapi yang ini memang dia sengaja tolak. Tak kena ada alif ni, alif lam mim ni. Tak, aku tak nak baca alif, aku nak lam mim je. Kafir tu. Tolak satu huruf. Tu tolak satu huruf jadi kafir. Dan kalau tolak satu ayat, as-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma, Allah kata, pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah engkau potong tangan kedua mereka. Itu ayat Allah, itulah hudud. Potong tangan tu ayat Allah sebut. Tiba-tiba kita pergi tolak, maka tolak ayat, habis jadi kafir.
Itu contoh. Jadi yang pertama, membenarkan di lisan dulu. Maknanya di mulut ni, iakan apa saja yang kita dengar, ini dari Quran atau dari hadis Nabi, kita kata betul. Walaupun kita jahil ke kan, kita tak tahu ke, tapi bila dengar ada ulama kata ni ayat Quran ni hadis Nabi ni, tak apalah, aku tak reti sangat, ya aku benarkan. Jangan kita memandai-mandai. Sebab takut terkeluar daripada agama tu. Dan yang kedua, kata Syekh, membenarkan dengan hati. Bila dah benar di lisan, baru benar di hati. Sebab tu bila orang nak masuk Islam, golongan mu'alaf ni masuk Islam, pertama sekali dia kena lafaz dulu. Mengucap dua kalimah syahadah dengan lafaz. Mesti ada bunyi. Cakap dalam hati tak jadi. Dia mesti dengan bunyi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita kena bantu dia dengan menterjemahkan kalau dia bukan bangsa daripada kita Melayu ni. Ataupun kalau bahasa Melayu pun terjemah bahasa Melayu. Kalau Cina, Cina lah. Nah, terjemahkan. Aku naik saksi, suruh diikut. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Biar pelak-pelak sikit pun tak apa. Yang penting biar dia faham kalimah yang dia lafaz itu apa kalimahnya. Tapi syarat mesti sebut dengan Arab dulu. Lepas Arab baru terjemah bahasa kita. Itu dengan lisan. Kemudian bila dah dengan lisan, suruh dia benarkan di hatinya. Hati tu kena benar. Itu bagi golongan mu'allaf lah, yang dulu bukan Islam, kafir, kemudian baru masuk Islam. Adapun kita yang memang sejak daripada kecil ni Islam, kita memang mengucap dah dalam tahiyat akhir kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau hanya lisan dia sebut, hati tak, kafir juga. Jadi lisan dah kita sebut kalimah syahadah, kemudian hati pula mesti membenarkan. Mesti yakin dalam hati tu. Soal contoh macam hudud tadi, walaupun kita tak laksana lagi, tapi hati kena yakin kalau laksana jenayah kurang. Walaupun tak nampak lagi hasil dia, tak buat lagi, jadi kita tak nampak, ya sungguh ke jenayah akan kurang kalau kita buat hudud. Jangan tanya ya ke. Kalau ya ke ragu. Bila ragu, Allah kata afillahi syaqqan, adakah kamu ragu-ragu dengan aku? Dalam bab lain kamu tak ragu, rezeki aku bagi kamu tak ragu, tapi perintah aku kamu ragu. Ini kata hamba yang jahat, hamba yang kau hajar dengan Tuhan dia. Jadi soal nampak tak nampak, kalau laksana hudud tu kurang tak kurang jenayah, kita tak tahu lagi. Tapi dalam hati sudah yakin, kita kena kata kalau laksana hukum Allah, jenayah akan kurang. Aku yakin 100%. Kena jawab itu. Itu baru sah orang beriman. Itu sah orang beriman. Dalam soal dunia, ya kita boleh kata, contoh macam COVID ni, kita buat laksana PKP ni, penjarakan sosial apa semua ni, boleh ke kurang? Boleh ke hilangkan wabak ni? Tahulah aku, mungkin kurang kot. Yang tu tak apa, kita ragu-ragu. Sebab itu soal dunia. Kita boleh kata mungkin, itu soal dunia. Tapi soal akhirat, soal Quran, soal hadis, tak boleh main mungkin-mungkin. Bila Quran kata ya, wajib kena kata ya. Bila hadis kata ya, wajib kena kata ya. Jangan kata ya kedak, ya kedak. Ya kedak, malaikat terajang masuk dalam neraka. Na'udzubillah. Kan? Itu. Dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, syarat dia pula, dan mengerjakan dengan anggota. Yang tiga pula, mesti kerjakan dengan anggota. Apa maksud kerjakan dengan anggota? Kalau mu yakin Allah tu Tuhan, mu kerjakan dengan anggota, mu mendirikan semayang. Buatlah diri rukuk sujud tu. Itu membuktikan kamu yakin pada Allah. Tiba-tiba lafaz mulut kamu kata aku yakin dengan Allah, tapi semayang tidak. Macam mana bukti kamu kata yakin? Jadi tak benarlah begitu. Jadi mesti tiga syarat dia. Syarat pertama, membenarkan di lisan. Yang kedua, membenarkan di hati. Yang ketiga, mengerjakan dengan anggota. Maksud mengerjakan anggota tu ibadat, sembahyangnya, puasanya, sembelih korbannya, pergi hajinya, tak kira lah apa-apa perkara-perkara yang termasuk dalam perkara-perkara ibadat. Itu. Tapi memang betul dibuktikan, kalau kita belanja duit untuk diri kita lah, belanja habis Tesco apa semua, ya kita boleh bankrupt, duit kita boleh habis. Tapi masih lagi dunia tak dapat buktikan siapa yang kuat menderma, kuat menginfak, muflis. Tak ada. Buktikan.
Tak payah kata orang Islam, kafir kuat menderma pun tak muflis. Allah nak tunjuk. Kan? Kalau kita Allah tunjukkan bukti lagi. Setakat ni dalam sejarah dunia tak pernah berlaku orang dengan berpuasa mati, tak ada. Tak ada siapa dia puasa mati, tak ada. Kan? Tapi yang banyak mati bukan sebab puasa, sebab banyak makan. Betul tak? Tersumbat darah lah, jantung blokis lah, macam-macam lah. Kan? Kencing manis. Tu semua penyakit tu sebab kurang makan ke banyak makan? Banyak makan. Lepas tu Nabi sebut dalam hadis, la tumitul quluba, jangan kamu matikan hatimu bikasrati ta'am wa syarab, dengan banyak makan dan banyak minum. Lepas tu kita tak ada makan lepas kuliah. Jangan bagi banyak makan, banyak minum. Bolehlah makan minum kalau tak boleh langsung, tapi jangan banyak sangat. Berlebih kurang saja untuk ibadat. Gitu. Dia begitu. Jadi seperti dia kata sini, mengucap dua kalimah syahadah. Yang dikatakan dengan membenarkan dengan lisan itu, iaitu mengucap dua kalimah syahadah, kena ucap. Bagi orang yang baru masuk Islam, wajib ucap lah. Kita yang dah lama Islam ni kena wajib ucap tak? Ulama kata sunat ulang. Tak wajib, tapi sunat kita saja-saja ke nak duduk-duduk saja mengucap dua kalimah syahadah, tak salah. Ataupun dalam zikir ke, ataupun memang kita ucap pun dalam semayang, dalam tahiyat akhir tu. Jadi sunat hukumnya mengucap dua kalimah syahadah tu boleh pahala. Duduk saja tak ada buat apa-apa, daripada duduk main burung bukan boleh apa. Duduk situ baik, asyhadu alla ilaha illallah. Tak apa, main burung juga tapi syahadah. Kan? Boleh pahala. Boleh pahala. Dan ya, mengucap dua kalimah syahadah. Itu dengan lisan. Dan seperti mengiktikadkan dengan putus bahawa Nabi Muhammad itu hamba Allah. Kemudian lagi mengesahkan iman itu dengan kita iktikadkan. Maksud iktikad, kita pegang dalam hati ni kemah-kemah. Dengan putus tu maknanya jangan berdolak dalih dah, jangan ada ragu walaupun sikit. Pegang kemah-kemah bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah. Pegang yang tu dulu. Nabi Muhammad itu hamba Allah, maknanya dia seorang manusia, bukan malaikat. Dia hamba Allah, makhluk ciptaan Allah, tak lebih daripada tu. Jangan jadi macam Kristian, mula-mula berpegang bahawa Isa tu Nabi, lama-lama dia diangkat Isa tu jadi Tuhan. Kita tak, kita tetap macam mana kita muliakan Muhammad, muliakan Nabi, tetap dia hamba Allah, manusia, bukan Tuhan, bukan malaikat. Jangan terlampau orang cakap melebih sangat. Agung tak salah, muliakanlah Nabi, tapi sekadar muliakan Nabi itu sekira-kira dia adalah makhluk Allah, adalah hamba Allah. Tu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Nabi kita Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia dari semua makhluk. Nabi Muhammad tu. Sebab dia adalah kekasih Allah. Dan kita iktikad pegang bahawa Muhammad itu rasulnya. Rasul siapa? Rasul Allah. Apa makna rasul? Rasul asal perkataan risalah, rasin lam. Rasin lam tu maknanya, risalah tu maknanya helaian macam ni, kertas ataupun mesej. Risal, mesej. Jadi rasul orang yang menyampaikan mesej, orang yang menyampaikan surat daripada Allah. Sebab tu bahasa Melayu banyak ambil bahasa Arab. Bahasa Arab dia tulis surah, suratul Fatihah, suratul Baqarah. Nah, surah-surah tu kalau kita eja dengan Jawi, sin waw su, rota rat, surat. Surah tu surat tu. Melayu ambil jadi surat, Arab sebut surah. Jadi Allah hantar kat kita 114 surat, suruh kita baca. Tak boleh baca semua, baca yang mana kita mampu. Tak boleh baca yang panjang, baca yang pendek. Ada. Tu imam baca suratul Baqarah, panjang lama pula tu, kat sejam setengah baca. Makmum belakang meletak kaki. Nampak? Habis-habis mayang, makmum tanya makmum sebelah, imam baca surah apa tadi? Suratul Baqarah. Apa makna Baqarah? Baqarah tu lembu. Oh, lembu. Lepas ni imam nak baca surah apa pula? Dia nak baca suratul Fil. Fil tu apa pula? Gajah. Tak nak aku.
Kalau lembu dah panjang ni, kalau gajah tak tahu. Ada kata bengong ni. Nama je nak. Satu pendek je. Kan? Tapi nak ceritanya tu. Maknanya tu surat. Allah macam-macam namakan surat. Ada surat gajah, ada surat lembu betina. Apa nama lembu betina tu? Al-Baqarah tu lembu betina. Kenapa nama lembu betina? Adalah kisah dalam tu, kena bacalah. Kan? Kita baca. Yang cantiknya jangan baca yang Arab tu saja. Kita baca, katalah kita nak baca semuka. Baca semuka straight. Lepas tu sadaqallahul azim, kita buka bahagian terjemahan tak. Baca terjemahan cerita dia. Jadi kurang-kurang kita nampak gambaran surah ni cerita apa, ini cerita apa. Dia akan timbul kelazatan dan keseronokan baca Quran tu. Kalau baca Arab saja, kadang-kadang memang kita baca dengan lunak tapi kita tak faham. Jadi bila baca, oh faham, oh ni Allah nak kata ni, sonok. Nak lagi sonok lagi, baca pula tafsiran. Dah baca terjemahan, mungkin kita tak berfaham, buka kitab tafsir pula. Ada tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Kathir. Tapi tafsir lagi tebal lah, sebab dihurai. Satu ayat saja dihurai panjang. Tapi dia akan cerita lagi detail, sebab apa ayat ni turun, kenapa ayat ni Allah kata begini. Lagi rasa kita sonok. Daripada duduk baca sang kancil lumba dengan sang siput. Nak buat apa, tak ada faedah. Cerita dongeng tu kanak-kanak boleh lah kan. Ni kita baca cerita macam ni. Cerita yang sebenar. Tu. Dan rasulnya, dan seperti dan rasulnya, dan seperti mengerjakan semayang. Dan contoh lagi, mengiktikadkan bahawa mengerjakan semayang itu wajib. Contohnya maksudnya macam tu. Itu jadi iman juga. Jadi dia begini, apa saja yang Allah dan Nabi kata wajib, kita tak boleh turunkan pangkat wajib tu. Siapa turun, jadi kafir. Contohlah, semayang fardu 5 waktu ni hukumnya wajib. Kan? Semayang isyak wajib. Tiba-tiba ada orang berkata, isyak kan wajib, isyak sunatnya. Kafir. Lala tu juga. Jadi kafir. Sebab menurunkan apa yang diwajibkan Allah, merendah-rendahkan apa yang diwajibkan Allah. Dia kata sunat je isyak ni, jadi kafir. Walaupun dengan gurauan. Benda akidah tak boleh buat gurau. Tu. Tapi kalau benda sunat kita kata wajib, tak jadi kafir. Benda sunat jadi wajib, kita kata wajib, tak jadi kafir. Contohnya semayang sunat duha, tu sunat. Tak, kita kata wajib, aku wajibkan pada aku supaya aku jadi beramal. Aku tak nak tinggal duha, jadi duha ni wajib untuk aku. Tak jadi kafir. Malah dipuji syarak kerana dia mengamalkan amalan-amalan sunat. Tu tak ada masalah. Tapi turun pangkat tak boleh. Sama juga, masjid turun jadi surau haram, tak boleh. Surau jadi masjid boleh. Dia tak boleh. Tak kira lah mu nak buat masjid baru ke, sebab ni masjid lama, nak buat masjid baru. Kalau nak buat masjid baru pun, masjid lama tak boleh jadi surau, tetap dipanggil masjid. Cuma orang panggil lah masjid lama, tak ada masalah, tapi tetap masjid. Maknanya orang boleh semayang tahiyatul masjid dalam tu dan boleh niat iktikaf dalam tu. Sekalipun, kata ulama ni dalam kitab-kitab fiqh, sekalipun tiang dan bangunannya sudah tidak ada, roboh habis, tinggal tanah tu saja, tapi orang lama-lama kampung tu kata ni dulu tapak masjid ni, kekal jadi masjid, dan boleh semayang atas semak tu, semayang tahiyatul masjid. Apa atas semak ni? Ini masjid dulu, dia kata. Boleh. Sebab masjid dia kekal sampai kiamat, tak boleh ubah. Ini yang selalu berlaku. Tok-tok zaman dulu wakaf tanah untuk buat masjid, sampai ke cucu dirampas. Sebab zaman dulu kan kadang main cakap mulut aja, tak tulis agreement, tak ada buat tukar nama geran apa semua, main cakap aja. Walaupun dia tak buat dokumen tu, tapi dia cakap mulut sah. Bila dia lafaz tu kerana Allah, memang dia sah, kata ini aku wakaf untuk jalan Allah, buat masjid. Jadi kekal sampai kiamat, tetap masjid. Bila ada anak keturunan, cucu cicit dia pergi ambil tanah tu, dia ambil tanah Allah, hukumnya haram, berdosa sampai bila-bila. Selagi mana dia duduk atas tanah tu, haram hukumnya, tak boleh buat main kan? Sebab itu tanah wakaf. Wakaf ni milik Allah. Sebab tu dipanggil wakaf. Wakaf tu maknanya berhenti. Kan kita baca Quran, wakaf, berhenti, masuk wakaf tu berhenti, tak ada siapa boleh milik dah, berhenti sampai situ saja. Tak ada nak tukar nama ke buat macam mana pun tak boleh, tetap milik Allah. Tak boleh ubah dah. Satu, kalau nak wakaf fikir betul-betul, iaitu yang pertama. Yang kedua, bila dah wakaf, pesan kepada anak cucu semua, ini wakaf, jangan buat main. Sebab ini soal
pahala dosa. Takut tak reti main hantar aja. Tak boleh. Banyak kes kita dengar, kadang buat surau, tok dia dulu wakaf tanah, datang cucu daripada Kuala Lumpur mana, dia sodok habis surau. Masjid tak boleh roboh. Ulama kata masjid boleh roboh dengan syarat untuk renovate, nak besarkan lagi atau nak lawakan lagi, tu boleh. Tapi roboh semata-mata roboh, lepas tu nak buat shopping complex, tak boleh. Hukumnya haram. Sebab masjid rumah Allah. Mana boleh main-main gitu. Ni banyak ni. Kan? Roboh masjid, buat jalan. Padahal yang boleh bengkok kan jalan. Bengkok jalan lah. Pergi roboh masjid apa? Kan? Lain lah. Memang tak boleh nak buat apa dah. Itu je boleh buat jalan. Itu lain lah. Itu ulama adalah ijtihad dia. Kan? Ini tak ada kena-mengena, sanggup robohkan masjid. Yang pelik, kuil tak nak roboh. Kuil. Pergi kat Kuala Lumpur tu, Mid Valley tu, ada shopping complex nama Mid Valley. Tengah-tengah dia ada kuil. Lepas tu satu lagi kuil yang jadi isu hari tu, yang terbakar tu, yang kes Muhammad Adib tu. Saya duduk area situ. Saya membesar area situ, kawasan sivil tu. Kat Shah Alam, Seksyen 28, Alam Mega, situ. Kan? Dia buat highway, jalan dulu jalan kecil je situ. Memang situ tanah kelapa sawit apa semua. Kemudian dah zaman makin maju, buat highway. Tapi ada kuil situ. Kuil tu memang lama lah. Tapi sebab konon nak jaga sangat kuil ni, highway tu sanggup bengkok macam ni. Padahal boleh buat straight, bengkok sebab kuil ni pasal. Kuil mu tak nak roboh. Bahagian masjid, roboh. Ini semua adalah musuh-musuh Allah. Ni orang jahat. Jawablah kepada Allah Ta'ala nanti. Kerana hadis Al-Bukhari, dalam hadis Nabi SAW bersabda, qala atadruna mal iman billahi wahdah, qalu Allah wa rasuluhu a'lam, qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Artinya bersabda Nabi SAW, Nabi tanya, adakah mengetahui kamu apa iman dengan Allah ketunggalannya? Maksudnya, kamu tahu tak apa yang dimaknakan iman dengan mengesakan Allah? Ketunggalan tu esa lah. Apakah iman dengan mengesakan Allah? Maka jawab sahabat, bersembah mereka itu Allah Ta'ala dan pesuruhnya jua yang lebih mengetahui. Sahabat tak tahu. Sahabat ni, nampak, ini adab. Kalau tak tahu, jawab tak tahu. Kita ni pantang. nak jawab tak tahu. Aku duk asa. Tak tahu jawab je lah, tak tahu. Nampak? Memandai-mandai. Ni banyak memandai-mandai. Jangan memandai-mandai. Tak tahu kita jawab je tak tahu. Tak jatuh maruah pun. Kan? Sehingga kan Imam Syafi'i dia duduk atas unta. Ada orang dia tanya dia. Orang tu pun satu hal juga tanya. Dia tanya, Imam Syafi'i, unta kamu berapa kaki? Dia tak terus jawab. Dia turun dari unta, dia kira 1, 2, 3, 4. 4 dia kata. Baru dia jawab. Kerana mana tak tahu kalau tinggal 3. Nampak? Maknanya dia nak jawab tu, dia akan cek sahih ke betul-betul dulu, baru dia jawab. Kita belum dan tanya jawab dah. Nampak? Tu salah tu. Tu. Jadi bersabda Nabi, sahabat kata kami tak tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka sabda Nabi, bersaksi bahawa tiada yang disembah dengan sebenar melainkan Allah Ta'ala, dan bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala. Maksudnya bila Nabi tanya, kamu tahu tak apa benda yang mengesakan Allah? Maka sahabat kata kami tak tahu. Maka jawab Nabi, kamu mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu mengaku bahawa tak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Dan lagi kerana firman Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Artinya, dan tiada ada Allah Ta'ala menghendaki akan mensia-siakan akan sembahyang kamu menghadap ke Baitul Muqaddis, bahkan memberi pahala ia akan kamu atasnya. Kerana sebab turun ayat ini, ayat apa tu? Ayat ini kan, alif ya nun kan, dia pecah situ. Turun ayat ini bertanya daripada mereka yang mati sebelum dipalingkan kepada Kaabah. Dia nak cerita pasal ayat ni. Dulu kan mula-mula kiblat menghadap Baitul Muqaddis di Palestin tu kan. Dulu mula-mula kiblat menghadap situ.
Jadi dalam tempoh kehidupan Nabi tu Allah diubahkan kiblat ke arah Masjidil Haram. Tu yang jadi masjid kiblatain tu, masjid dua kiblat. Jadi ada orang tanya, habis orang yang dulu-dulu semayang macam mana, sah ke tak? Sebab dulu semayang menghadap Masjidil Aqsa. Nah, maka ayat ni Allah turunkan. Tak jadi sia-sia segala ibadat kamu. Kerana apa? Bukan yang kamu sembah tu bukan kiblat. Yang kamu sembah tu Allah. Cuma kiblat itu perintah Allah. Menjadi tempat rujukan untuk menghadap tu biar sama kita semua seluruh Islam. Jadi kadang-kadang ada orang kafir dia tanya, dua orang Islam pun sembah berhala mah. Dia kata, awak pula berhala. Tu dua orang sembah itu bangunan hitam petak. Kita kata kita tak sembah bangunan hitam tu, Kaabah tu lah. Kita tak sembah Kaabah, kita sembah Allah. Dah Kaabah tu menjadi tanda saja. Sehingga ulama buat syarat, buat contoh, kalaulah Kaabah itu dialihkan. Katalah contoh Kaabah alih kat Beruah. Nampak? Angkat pindah buh dekat Beruah. Tetap seluruh umat Islam sembahyang menghadap Mekah sana. Tak menghadap Beruah. Sebab itu hanya bangunan. Jadi ia hanya sebagai simbol sahaja supaya kita semua sujud ke arah yang sama. Tapi dari segi hakikatnya yang disembah itu Allah, bukan bangunan tu. Ini kena pesan juga ke anak cucu. Takut zaman-zaman moden salah faham, sembah Kaabah pula. Ini kadang-kadang ada orang dia pergi ke Masjidil Haram sana, cium Kaabah tu tak salah. Tapi sampai meronta-ronta, letak kepala menangis-nangis kat Kaabah, tu dah jadi macam orang Yahudi. Orang Yahudi di Israel, dia ada satu bangunan, dinding dipanggil Holy Wall, dinding mulia. Dekat dinding tu orang Yahudi akan letak kepala, lepas tu mengadu nasib, nangis, duit bantuan tak dapat, ni kata. Nampak? Mengadu situ. Yang tu orang Yahudi. Kita jangan buat macam tu. Kita nak ambil berkat, nak cium kain kiswah Kaabah tu tak apalah. Tapi janganlah sampai nak menangis-nangis mengadu kat Kaabah. Kita bukan mengadu kat Kaabah, mengadu pada Allah. Doa lah mengadu pada Allah, kan? Lepas tu ada trend terkini pula, bila dia pergi Masjidil Haram, dia tulis doa kat kertas. Dia tulislah semoga panjang umur kawan-kawan semua, tulis kat kertas. Lepas tu dia buat background belakang tu Kaabah, dia letak kertas, dia snap picture. Ting. Lepas tu dia post dalam Facebook. Lepas tu dia tengok berapa orang like. Dapat 4 like, sonong. Ui, 4 like. Nampak? Tu kata bengong. Suruh doa bukan tulis atas kertas. Doa minta pada Allah. Duduk depan Kaabah, ya Allah, panjangkan umur sahabat-sahabat aku di Pulau Meranti. Tapi aku paling panjang sekali lah. Cakap ni. Tak apalah. Itu baru doa. Ni tuliskan doa. Tu tulis. Apa kita nak tunjuk-tunjuk kat orang? Cukup Allah tahu. Sebab yang nak makbulkan Allah, bukan kawan-kawan. Tapi sebab dia suka gila dipuji. Kawan-kawan kata, hui, bagusnya, hui, pergi Mekah. Ni nak tunjuk kat orang. Jadi rosak. Sebab tu tak jadi umrah yang mabrur, jadi umrah mabrur. Jadi rosak habis ibadat. Jadi betul kan. Jadi kita berhenti kat sini. Nanti kita akan sambung. Dan adalah iman itu bertambah ia dengan sebab bertambah taat. Nanti dia akan cerita lagi soal iman. Macam mana iman tu boleh meningkat. Iman ni naik turun. Macam mana kita nak naikkan iman, atau macam mana nak maintainkan dia supaya jangan turun. Dan apa juga perkara yang boleh menyebabkan iman tu jadi turun. Nanti kita akan tengok kupasan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab kita Anak Kunci Syurga pada kuliah yang akan datang, insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu pada malam ni. Walaupun tak ada makan, tapi ada jual makanan. Jadi bolehlah nak membeli sambil menerima. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana
a'malana a'mala salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.